Hari ni juga kena siapkan tugasan ni. Kalau tak siap nanti cikgu cari, Ifah ada masalah. Tapi masalahnya, kalau tiba-tiba tak ada signal, lagi masak. Baru je cakap tak ada pula signal. Kenapa ni? Apa masalah antena ni? Tapi tak apa, kita betulkan dulu. Pusing sikit belah kanan. Masih nak ada. Ui, isyarat dah ada. Dah hilang pula. Pusing kiri pula macam mana? Ke sana sikit, pusing. 80%. Sikit lagi. 100%. Ifah rasa kita kena main dengan antena ni. Kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang tak boleh. Kita pusing ke kanan, ke kiri. Siap pentugasan ni. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Murid-murid, cuba teka hari ini kita nak belajar apa? Ya betul, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran fizik untuk tingkatan 4 dengan tajuknya Satelit Buatan Manusia. Dan pastinya kita akan bawakan juga seorang guru yang akan menemani Irfan hari ini. Kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah semua, untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Ifah perkenalkan, Cikgu Nurziana Youth dari SMK Dato' Ibrahim Yaakob, Kampung Batu, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar, sihat? Alhamdulillah, terima kasih kerana setia bersama Irfan untuk episod hari ini. Dan tadi kita dah lihat paparan profil guru kita, iaitu Cikgu Muhammad Afifi Baharudin dari SMK Perempuan Sultan Abu Bakar, Muar, Johor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Irfan. Sihat ya? Alhamdulillah. Cikgu, ada bawa laksa Johor ke kat saya? Tidak. Tak apa, hari ini cikgu bawakan kita bukan laksa Johor tetapi tentang mata pelajaran fizik tingkatan 4 berkaitan dengan satelit buatan manusia. Dan tadi cikgu kita lihat satu gimmick di mana seorang jejaka tadi cikgu dia tengah main dia punya gadget dia cikgu. Betul. Lepas tu ada masalah, signal tak jumpa-jumpa, tugasan tak siap. Apa masalah dia sebenarnya cikgu? Kita ada melihat dia adalah salah satu disebabkan oleh pancaran daripada satelit, signal daripada satelit mungkin. Jadi kita ada beberapa gadget yang memerlukan kita menggunakan satelit untuk mendapatkan isyarat. Jadi kemungkinan tidak mendapat isyarat daripada satelit tersebut. Oh, masalahnya datang daripada satelit tidak dapat memancarkan signal kepada gadget tadi. Ada masalah yang berlaku cikgu. Jadi permulaan kepada topik kita hari ini cikgu, bagaimana? Okey, jadi kita akan mulakan segmen yang pertama kita sebagai set induksi. Okey, iaitu yang persoalan yang pertama. Kalau kita tengok, kenapa semua piring parabola, kalau kita tengok piring parabola yang berada di atas rumah masing-masing, kalau kita tengok rumah A, rumah B, rumah C, kebanyakan semua semua piring parabola ini menghadap pada arah yang sama. Arah yang sama cikgu. Betul kalau juga. rumah ni menghadap ke sana, rumah ni pun menghadap ke arah yang sama. Semua satu tempat yang sama cikgu. Apa yang dia sedang menghadap ni sebenarnya? Kiblat. Tidak. Bukan cikgu. Bukan. Bukan. Dia bukan nak solat. Okey. Itu persoalan yang pertama. Baik. Okey. Persoalan yang kedua. Tadi kalau kata dia mungkin menghala ke arah satelit contohnya. Mungkin ada satelit situ, kita mengarah ke, kalau kita mengarah ke belakang ataupun bertentangan, kurang isyarat. Kurang isyarat. Okey. Tapi persoalan yang kedua, bukankah satelit sentiasa bergerak dan mengorbit bumi? Betul cikgu. Tidak akan berada di tempat yang sama. Jadi bagaimana satelit yang sedang bergerak tu kita nak menghala ke satu arah? Betul. Jadi macam betul ke benda ni? Cetak logik pun ada juga cikgu kan, sebab kita sentiasa bergerak satelit tadi. Satelit sentiasa bergerak. Okey. Seterusnya, persoalan yang ketiga. GPS. Kita tahu GPS menggunakan isyarat satelit. Setuju. Tapi GPS tak ada perlu kita nak melihat ke arah tertentu. Betul juga cikgu. Dekat mana-mana pun dapat siaran juga. Jadi, bagaimana persoalan-persoalan yang kita nak jawab? Jadi, itulah dia yang kita nak tengok tentang satelit buatan manusia. Okey. Itu kita berkenalan dulu dengan satelit. Okey, satelit merupakan objek yang mengorbit planet ataupun bintang. Mana-mana objek yang mengorbit bumi ataupun planet kita panggil dia satelit. Dan satelit terdapat dua
Okey, dua jenis iaitu satelit buatan manusia dan satelit semula jadi. Semula jadi. Yang semula jadi itu bulan lah, bulan mengorbit bumi. Tapi kalau kita buat sendiri itu kita panggil satelit buatan manusia. Okey, dan satelit buatan manusia ni perlu dilancarkan ke orbit dengan menggunakan roket pelancaran. Jadi kalau kita tengok, nampak? Ini ialah trajektori lintasan roket yang dilancarkan. Jadi bila roket ini dilancarkan, roket tak naik ke atas. Dia naik ke mana, cikgu? Dia naik dan melengkung ke tepi. Melengkung kalau kita ke tengok, tepi. nampak? Dia melengkung ke tepi. Okey, ke tepi tu gimana sebenarnya? Jadi kita paparkan secara animasi. Okey, sebenarnya roket ataupun satelit yang dilancarkan, dia akan pergi masuk ke dalam orbit. Okey, sebab tu dia melengkung ke situ, sebab cikgu. Sebab dia melengkung. Masuk dia tak naik orbit. straight ke atas. Ya, betul. Baik. Okey, jadi untuk satelit tersebut berada pada orbit-orbit tertentu, dia perlu bergerak dengan kelajuan yang tertentu. Jika dia nak pergi kepada orbit, contoh dekat gambar sini, kalau nak naik ke orbit yang di atas sekali, dia perlu bergerak dengan kelajuan yang tertentu. Setiap orbit tu dia ada laju-laju dia tertentu. Okey. Jadi kita kena faham satu benda. Contoh, kita ada satu satelit. Okey, dan ini ialah ketinggian satelit 400 km 400 contohnya. km, okey. Sedangkan orbit ini mengorbit. Dan kalau dia mengorbit, sepatutnya dia mengorbit menggunakan jejari pusat yang ini. Jejari pusat, okey. Jadi baru dia mengorbit. Jadi kita kena tahu yang R ni sebenarnya. Berapa jarak dia. Jadi kalau kita lihat, jejari bumi 6370,000 kilometer. Jadi sebenarnya R ini perlu kita tambah kedua-duanya. Iaitu kita kena tahu bahawa R ialah hasil tambah jejari bumi dengan H ketinggian. Ketinggian satelit, cikgu ya? Ya, ini yang penting ialah R kecil tu. R kecil. Ya, jadi contoh, kita ambil contoh H, ketinggian dia 20,000 dan jejari bumi. Kalau kita lihat berapa R, jadi kita kena kira R ialah H tambah R besar. Baik. R besar ialah jejari bumi. Jadi kita akan tambahkan untuk mendapatkan nilai R yang berwarna merah itu. Itu yang sangat penting. Ini ialah jawapan dia. Apa kita mudahkan sedikit menjadi 26,570 kilometer. Jadi apa yang saya nak terangkan di sini, bila dikata ketinggian, jangan ambil ketinggian. Kita ambil jejari. Jejari, cikgu. Yang R tu, cikgu ya? Ya, betul. Yang R warna merah tu. Okey, dan untuk mendapatkan R tu kita kena tambah ketinggian satelit dan juga jejari pusat bumi. bumi. Pusat Ya, bumi. betul. Faham, cikgu? Okey. Baik, itu adalah pengenalan kepada satelit buatan bumi, buatan manusia, buatan bumi pula, buatan manusia yang digunakan untuk memancarkan signal kepada gadget yang digunakan di bumi. Terima kasih, cikgu. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan Cikgu Afifi di sini tentang fizik tingkatan 4 berkenaan dengan satelit buatan manusia. Untuk segmen kali, satu soalan, Cikgu. Saya. Berapakah kelajuan satelit ini sebenarnya, Cikgu? Okey, kelajuan satelit dia bergantung kepada ketinggian orbit. Ketinggian orbit. Ya. Dia boleh mencecah sehingga, contoh kita ambil angka yang biasa, contoh 5,000 okey. meter satu saat. Satu saat? Betul. Itu contoh. Ifan pernah dengar tentang kelajuan linear, cikgu. Laju linear. Ya. Mungkin cikgu boleh kongsikan apakah ia sebenarnya? Okey, laju linear. Perlu kita masuk slide? Silakan, cikgu. Okey, jadi kita akan berkenalan tentang laju linear satelit. Jadi sebelum kita nak bercerita tentang laju linear satelit, kita akan buat sedikit demonstrasi bagaimana suatu satelit itu mengorbit. Jadi kita ada di hadapan ini, kita ada satu kain. Boleh saya ke sana, cikgu? Boleh, di sini. Saya nak join cikgu juga. Okey.
Cikgu tak panggil saya, tak apa, saya datang ke sini. Okey. Baik, Okey. ini apa cikgu? Kita anggarkan sebagai apa ni sebenarnya? Okey, ini ialah fabric, kita panggil fabric gravity lah. Fabric gravity. Untuk dia visual ataupun untuk menunjukkan bagaimana graviti bertindak. Okey, kalau contohnya ruang angkasa. Baik. Jika tidak ada planet, bulan ataupun bumi atau matahari, tidak ada apa-apa sebarang objek yang berat. Jadi contoh kita ada satu objek, dia akan bergerak lurus sahaja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia akan Tetapi bergerak lurus. apabila objek itu bergerak berdekatan dengan satu objek yang sangat berat. Okey. Contohnya seperti bumi atau matahari. Kalau kita anggapkan ini adalah bumi, cikgu. Apabila dia ada jisim yang sangat besar, maka dia akan menarik ruang fabrik ini. Oh, seolah-olah jadi akan ditarik. kalau tadi bola tadi letak sini, dia duduk diam-diam tak bergerak. Betul. Tak ada orang kacau bila dia. bila ada satu jisim yang sangat besar, okey, dia akan membentuk satu medan graviti, bola ni dah tak boleh duduk sini dah. Okey. Dia akan ditarik. Mengikut Jadi inilah graviti. yang dikatakan sebagai contoh macam mana kita nak menggambarkan graviti tersebut. Baik. Jadi ini contoh satu satelit. Okey. Jadi bila kita letak, okey, sebab tu satelit bila nak dihantar dia tak boleh hantar lurus. Kerana mana-mana roket yang naik lurus, dia akan kembali jatuh. Oh, okey. Jadi nak menetapkan satelit ini berada di angkasa, dia perlu berada di dalam orbitnya. Dalam orbit Okey, yang orbit itu tertentu. bagaimana? Orbit itu perlu mengelilingi jasad ini. Contoh Baik. kalau bumi, mengelilingi ataupun mengorbit bumi. Jadi kalau kita orbit bumi, cuba. Ya. Cuba pusing kan, cikgu? Cuba pusing bagaimana dia Okey. mengorbit. Okey, nampak? Dia boleh kekal bergerak. Faham, cikgu? Tidak ditarik. Tidak ditarik, Okey. ha. Tapi kenapa dia menarik macam ni? Okey, kalau di ruang angkasa tidak terdapat daya geseran. Tiada daya geseran. Okey, kerana tidak ada udara, tetapi demo kita ni bergerak di atas kain. Betul, Kain cikgu. ada geseran. Jadi menyebabkan laju linearnya menjadi semakin rendah dan akhirnya tertarik. Okey. Jadi apa yang kita nak lihat sebenarnya ialah tentang laju linear satelit tadi. Okey, kalau kita tengok, kalau kita nak setiap orbit mempunyai laju masing-masing. Okey, tertentu. Jika berada pada orbit, kita panggil ni orbit yang rendah. Yang rendah, cikgu, sebab dekat dengan bumi, Ya, betul. Orbit yang rendah, bagaimana laju? Macam mana bola ini hendak mengekal berada di sini? Jadi kalau untuk bergerak pada orbit yang rendah, okey, satelit perlu bergerak dengan laju. Dengan laju, okey. Okey. Kalau jauh sikit, kalau cikgu? jauh macam dah jauh ni, orbitnya tinggi sikit lah, orbitnya lebih tinggi, daya tarikannya dah lebih kurang daripada yang asal tadi, dia boleh bergerak dengan perlahan sahaja. Kalau kita tengok, okey. Kalau kita lihat sekali lagi. Kalau jauh, nampak. Kalau jauh nampak dia bergerak perlahan. Betul, cikgu. Tapi apabila dia berdekatan, Dia makin lama dia makin laju. Jika dia nak kekal pada orbit ini, dia perlu bergerak dengan laju. Faham, cikgu? Jadi setiap orbit dia ada laju-laju. Kita kata macam Yang hal laju lah. berbeza. Awak Hal nak laju. duduk dekat sini, ini Okey. dia punya laju. Awak kena bergerak. Sini Nak duduk lagi kat laju. sini, ini laju dia. Faham, cikgu. So maksudnya kalau lagi dekat satelit itu berada dengan orbit bumi, Betul. maknanya lagi laju. Okey, itu kita akan tengok nanti. Cikgu, tapi saya ada guni kat sini, cikgu. Kita buat apa? Okey. Cuba kita Okey, ini okey. bola dengan guli mungkin jisimnya tak sama. Jadi kita boleh Cuba bermain. cikgu ambil sikit. Okey. Silakan, cikgu. Contoh, jika ada banyak satelit sangat banyak dekat ruang angkasa. Berapa, cikgu? Sangat banyak. Banyak, cikgu. Ribuan. Cecah Ribuan satelit. Okey. Jadi, tapi kenapa tak nampak ya? Betul juga, cikgu, sebab jauh di sana. Satu jauh, satu lagi angkasa tu sangat luas. Sangat luas, cikgu. Okey. Baik. Jadi contoh macam kita, okey, Irfan boleh cuba sebarkan Sebar-sebarkan. bagaimana Okey. suatu satelit ataupun suatu objek mengorbit mengorbit bumi ataupun macam mana bumi dan planet-planet lain mengelilingi matahari. Beginilah. Okey. Okey. Tapi tidaklah ditarik ke tengah. Betul, Macam cikgu. saya kata tadi, ada geseran, disebab geseran menyebabkan laju dia berubah. Kita sekarang berada di bumi, kan? Okey. Jadi ada graviti. Jadi untuk kekal dia perlu berada pada kelajuan tersebut sepanjang putaran. Jadi dia akan kekal. akan kekal, cikgu. Dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah, tapi sebab Baik. dia dah makin perlahan, dia sebab dia tertarik. Okey. Baik. Jadi kita dah berkenalan sedikit dengan laju linear. Dah Okey. faham, cikgu. Sekarang Irfan ada orang kata apa? Dah ada idea sikit lah. Dah idea dan juga Okey. pengenalan Saya tak kepada mula. maklumat ini. Terima kasih. Okey. Okey. Kita akan teruskan memahami lagi tentang laju linear satelit. Silakan, cikgu. Apakah pembelajaran kita yang seterusnya? Okey. Yang pertama kita lihat hubungan R. R kecil tadi nanti kita panggil saya panggil R kecil. R kecil. R kecil ialah jarak daripada pusat sehingga ke satelit. Sebab kita tak berminat dengan R besar. R besar ialah jejari bumi dan H ialah ketinggian. Memang ketinggian itu penting, tetapi dalam pengiraan fizik kita lebih berminat dengan R kecil daripada tengah-tengah bumi ataupun pusat bumi ke satelit. Baik. Okey, jadi apa hubungan R dengan laju?
Jadi kalau kita lihat pada ketinggian yang rendah, okey, Irfan tolong tengok dia punya laju macam mana. Okey. Dia mengelilingi bumi. Okey, sekarang ni saya tambah ketinggian satelit tersebut. Baik. Saya tambah ketinggian satelit tersebut menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Okey, perhatikan gerakan dia, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Okey, nampak macam mana dia mengorbit. Ya. Okey, seterusnya Lagi tinggi, cikgu? kita tambah lagi tinggi. Paling tinggi. Okey. Okey, nampak bagaimana dia mengorbit. Okey, dah dapat idea, dah dapat gambaran. Dah dapat, cikgu. Okey. Sekarang ni saya nak cuba tanya. Okey. Berdasarkan demo ataupun visual animasi yang saya tunjukkan tadi, apakah hubungan antara R? R ialah yang jejari orbit. Jejari orbit, okey. Bukan yang H dengan R ni. Okey, apakah hubungan R dengan laju linear satelit? Baik. Jadi, saya dah bagi ayat sikit dah. Jadi tempat kosong ni, cikgu. Berdasarkan apa yang kita perhatikan tadi. Okey, saya cuba, cikgu. Boleh. Semakin bertambah jejari orbit R, semakin berkurang laju linear satelit mengelilingi bumi. Makin tinggi, Semakin tinggi, makin kurang laju dia, cikgu. makin kurang laju. Ya. Jadi, Betul ke tak, cikgu? okey. Ya, betul. Betul. Okey. Jadi berdasarkan pemerhatian kita tadi, semakin bertambah ketinggian, tapi kita lebih cenderung untuk menyebut bertambah dia punya jejari orbit. Jejari orbit, Sebab kena tambah tadi kan. Apabila bertambah jejari orbit, maka laju linear satelit berkurang. Jadi ini ialah faktor-faktor yang mempengaruhi laju linear satelit. Okey, di mana laju linear satelit boleh ditentukan dengan menggunakan formula V sama dengan punca kuasa Gm bahagi dengan R. Okey, di mana kalau kita boleh lihat, G ialah pemalas kegravitian semesta Newton, M ialah jisim bumi. Jisim bumi. Jisim bumi yang kita letak tengah-tengah tadi, dan R ialah jejari orbit satelit tersebut. Okey, ada sedikit ayat kat bawah tu. Oleh sebab Gm adalah malar, maka laju linear satelit hanya bergantung kepada jejari orbit. Okey, saya akan terangkan dengan lebih terperinci. Okey, secara mudah, bila soalan mengatakan tentang hubungan, kita akan melihat kepada persamaan ataupun formula. Jadi, saya nak menyentuh sedikit tentang tips bagaimana kita nak tahu hubungan. Hubungan ni bertambah ke berkurang? Okey. Kalau kita lihat, V ialah laju linear di mana dia tanya macam mana nak menentukan laju linear. Okey. Apakah faktor-faktornya? Kalau kita lihat, apa yang menyebabkan V, laju tu boleh berubah? Okey, daripada formula ni, apa yang menyebabkan V tu berubah? Yang pertama, G. Adakah G boleh menyebabkan laju berubah? G tidak, kerana G ialah malar. Tetap. Sama je, cikgu, kan? Sama je, jadi tak berubah. M ialah jisim bumi. Jisim bumi juga tidak berubah. Jadi, jisim bumi tidak mempengaruhi laju dia. Jadi, laju satelit yang kita tengok tadi, dia pusing, kejap laju, kejap perlahan, adalah disebabkan oleh R, iaitu jejari orbit satelit. Jadi, laju satelit tersebut hanya dipengaruhi oleh jarak dia ataupun ketinggian dia, ataupun kita panggil lebih tepat jejari orbit bagi satelit tersebut. Okey, ini bermaksud kalau ada satelit yang berat ataupun satelit yang ringan. Agak-agak laju mereka sama tak? Laju mereka terpaksa sama. Terpaksa sama, betul. Sebab dia mengikut orbit. Kalau berada di orbit sini, satelit tersebut berat ke, ringan ke, dia akan bergerak pada halaju pada orbit tersebut. Okey. Gitu. Mengikut tetapan kepada orbit yang ada tadi, cikgu. Ada beberapa orbit. Okey, kita nak cuba. Sekarang tadi kita terangkan dia punya faktor. Sekarang macam nak mengira. Okey, sebuah satelit mengorbit bumi pada ketinggian 700 km. Okey, berapa laju linear satelit? Jadi, saya minta Irfan, tak perlu nak kira. Saya cuma nak tengok, betul tak Irfan memasukkan nilai? Okey. Okey. G, okey, kita bagi G. G nilai dia 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Baik. Okey. Kemudian G darab dengan M, cikgu. M. Okey. Kita masukkan 5.97 kali dengan 10 kuasa 24 kilo. Okey, betul. Itu ialah jisim bumi. Ya. Okey, bagaimana pula dengan R? Okey. Kita letakkan di bawah tu, cikgu. 700,000 tambah dengan, saya dah besarkan cikgu nombor dia, jadi 6,370,000. Okey. Kenapa bukan ambil R ni? Kalau kita tengok, betul Irfan. Okey, 700,000. Saya tambah, cikgu. Kenapa? Okey, bagus. Sebab tu saya tambah. kata tadi, bila dia sebut ketinggian, kita sebenarnya berminat, kita lebih cenderung sebab dalam persamaan ataupun formula, kita diberi ialah
R yang kecil. R yang kecil lah jejari orbit. Betul. Jadi diberi ketinggian, jadi kita kena tambah dengan jejari bumi. Jadi Ifan buat betul dia. Okey, 700,000. Kenapa 700,000? Kerana 700 Kilometer. Kilo bermaksud ribu. Okey. Jadi ramai murid biasanya dia lupa 700 sahaja dia tulis. Salah cikgu Salah. kan? Salah habis rosak semua pengiraan dia. Okay. Kurang markah nanti. Yang ni dah betul lah. 6.37 darat 10.06 dah betul. Tapi dekat ketinggian dia ambil 700. Dia tak tukar Dia kan? lupa nak tukar. Kilo tu menjadi ribu. Baik. Jadi bila kita kira, kita akan dapat jawapan sebegini. 7,500 lebih kurang 7,500 meter. Maknanya 7 kilometer dalam masa 1 saat. 1 saat cikgu. Macam mana? 7 kilometer. Kita boleh bayangkan 7 kilometer itu Saya tak jauh. nampak cikgu. Memang orang pergi laju sangat cikgu. Tetapi dalam masa 1 saat. 1 saat cikgu. Sekelip mata je cikgu. Okey, itulah kelajuan satelit yang dipertanya tadi kan. Okey. Kita ambil contoh lain pula. Baik, cikgu. Tadi ketinggian dia ialah 700 km. Sekarang kita ambil 5,000 km dari permukaan bumi. Okey, kalau kita ikut pengiraan yang Irfan buat tadi, betul dah. Okey, punca kuasa 2 G, jisim bumi M dan juga R kita tambah 5,000 tambah lagi 1,000 kilometer ataupun 5 juta tambah dengan 6,370,000 meter. Ini dalam meter dia punya jejari orbit. Baik. Jadi kita akan dapat 5,900 lah ataupun menghampiri pada 6,000. Okey, apa yang saya nak tunjukkan dekat sini? Apa yang saya nak tunjukkan sini ialah ada dua. Situasi yang pertama, ketinggian 700 km, pada ketinggian orbit 700 km dia bergerak dengan laju 7,500. Baik. Okey, menghampirilah sebab tu saya buat macam ombak sikit tu. Dan pada ketinggian 5,000 km dia bergerak dengan 6,000. 6,000. Okey, kalau kita lihat yang ni rendah. Betul. Dia terpaksa bergerak dengan laju. Pada ketinggian yang lebih tinggi, nampak tak? Laju dia berkurang. Berkurang makin perlahan sikit. Jadi pada orbit yang lebih tinggi tak perlu laju. Kita letak pada kelajuan tertentu dia akan bergerak pusing. Okey. Jadi pada ketinggian lebih tinggi dia perlu bergerak dengan 6,000. Itu contoh bagaimana hubungan yang disebutkan tadi. Jadi, laju linear yang berbeza membawa kepada kewujudan dua jenis satelit. Dua jenis satelit yang besarlah. Apa benda satelit tersebut? Jadi kita tengok. Satelit geopogon dan bukan geopogon. Okey, kalau kita tengok satelit geopogon. Okey, kegunaan satelit ialah untuk komunikasi. Contohnya Malaysia mempunyai satelit Miasat. Okey, manakala bukan geopogon, okey, kegunaan dia banyaklah seperti GPS, peimpijan bumi, kaji cuaca. Okey, dan Malaysia kita ada Tiongsat, Razaksat, okey, Pipit dan contoh lain ialah ISS. Okey. Yang ni memang kena faham betul-betul. Kena hafal cikgu Bukan hafal, kita kena fahamkan dulu. Faham betul. Ifan nak kena jawab soalan nanti ni. Satelit geopogon, okey, kita ambil fakta di sikit, berada pada satu orbit yang khusus. Yang khusus, okey. Dia ada satu ketinggian sahaja. Baru kita namakan dia pada geopogon. Okey. Dan dia bergerak mengelilingi bumi pada arah yang sama dengan putaran bumi. Okey. Yang penting itu tempoh orbit 24 jam. Maknanya dia mengorbit bumi ngam-ngam 24 jam sama dengan tempoh putaran bumi dan ni dia sentiasa berada pada kedudukan geografi yang sama. Yang sama dengan permukaan bumi. Manakala bukan geopogon dia sebaliknya lah. Dia tak berada dia sama ada berada lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada orbit yang special tadi. Okey, tempoh dia lebih pendek ataupun lebih panjang daripada 24 jam dan dia berada di kedudukan yang berbeza-bezalah. Sekejap nampak dekat sini, sekejap nampak dekat sana sebab dia bergerak. Itu bukan geopogon. Ya. Okey, sekarang ni tengok betul-betul. Ada 3 satelit, merah, kuning dan biru. Okey. Antara 3 satelit berikut agak-agak ataupun melihat yang manakah satelit geopogon? Okey. Cikgu, Ifan nak kena jawab ke cikgu? Ya. Tak ada orang lain kat sini. Ifan nak kena jawab soalan ni. Baik. Jadi, untuk soalan cikgu tanya tadi ni. Daripada pergerakan dia lah. Daripada pergerakan dia. Kalau tengok merah tu laju. Okey, kuning tu macam perlahan sikit. Biru lagi perlahan. Okey, agak-agak yang mana geopogon? Yang warna kuning tu cikgu? Yang warna kuning? Ya. Okey. Kita tengok yang warna kuning tu. Kenapa warna kuning itu geopogon? Sebab satu, dia berada di kedudukan yang khusus. Ya. Lepas tu, dia bergerak mengelilingi bumi. Sama dengan arah putaran bumi, cikgu. Ya, betul. Nampak kan? Sama kan putarannya. Dan lagi satu, kalau kita ikut fakta yang cakap tadi, dia bergerak 24 jam sama dengan tempoh pergerakan bumi. Ya, betul. Dan sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama dengan permukaan bumi. Okey. Kalau kita tengok warna merah ni sebenarnya berada di atas permukaan bumi. Okey.
Dan satelit ni bergerak mengorbit bumi. Ya. Dan kalau kita lihat, dia sentiasa Ikut berada. je. Maknanya orang yang duduk dekat kawasan merah ni, Okey. sentiasa melihat satelit tetap pada tempatnya. Seolah-olah satelit ini macam tak bergerak, sedangkan dia bergerak bersama-sama sebenarnya. Ini yang kita panggil satelit geopegon. Faham, cikgu? Yang lain kita tak panggil geopegon. Sebab yang lain mungkin dia berada di tempat yang titik lain-lain, cikgu, berbeza. Lebih laju ataupun lebih perlahan. Nampak macam tak bergerak sebab kita bergerak sekali, cikgu. Ya, betul. Bergerak faham? sama. Okey. Jadi ini yang penting. Tempoh orbit dia 24 jam. Okay? Dia mengambil masa sama dengan bumi 24 jam. Okey, ni soalan yang kedua. Baik. Antara yang berikut yang mana tidak benar? Tidak benar, cikgu. Okey. Baik. Boleh baca soalan? A. Boleh, Tempoh cikgu. orbit sama dengan tempoh putaran bumi. Yang B. Sentiasa berada pada kedudukan geografi yang tetap. Ya. C. Bergerak sama laju dengan putaran bumi. Dan D. Bergerak di atas garisan khatulistiwa. Okey. Tidak benar tentang satelit geopegon, cikgu. Yang A itu tempoh orbit bergerak 24 jam itu sama. Okey. Sentiasa berada pada kedudukan geografi yang tetap pun sama, cikgu. Bergerak sama laju dengan putaran bumi. Okey, muskil sikit kat sini. Okey. Yang keempat, bergerak di atas garisan khatulistiwa. Saya rasa C, cikgu. Okey, C. Tengok je jawapan dia. Okey, betul jawapan dia C. Okey, ini yang murid selalu salah. Kita dah faham tadi. Geopegon tu seolah-olah dia macam tetap. Okey, sebenarnya kita kata, kenapa dia tetap? Ramai murid jawab kerana dia bergerak sama laju. Tidak. Dia tak sama laju dengan putaran bumi. Tetapi dia mengambil tempoh yang sama. Tempohnya sama. Dia tak sama laju. Dia lebih laju daripada kita. Sebab dia terpaksa mengorbit pada kawasan ataupun jarak yang lebih jauh. Tapi macam mana boleh sama dengan kita? Sebab tempoh putaran dia sama. Yang ini selalu budak salah cakap. Sebab kenapa dia geopegon? Sebab dia sama laju dengan kita, cikgu. Bukan sebab sama Bukan laju, sama tetapi laju. sama tempoh masa. Tapi bila kita sebut sama laju, macam faham kan? Betul, cikgu. Itulah dia. Jadi kita kena betulkan benda tu. Baik, terima kasih Cikgu Afifi. Itulah dia tentang laju linear satelit. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami semuanya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran fizik tingkatan 4 tentang satelit buatan manusia. Cikgu Afifi, untuk segmen kali ini apa pula diskusi kita sebenarnya? Okey, tadi kita dalam segmen ni kita akan bercerita tentang laju linear, apa kesan laju linear terhadap gerakan satelit. Baik. Dan juga kita akan melihat bagaimana laju lepas. Kita akan tengok sebentar lagi. Boleh, jadi, demonstrasi. Yang kedua, apa lagi demonstrasi kita? Demonstrasi tentang laju linear lah. Okey, apa kesan dia? Jadi, sekali lagi kita akan membawa. Ya. Okey. Bumi kita tu, cikgu. Bumi saya kita. ke sana, izinkan saya. Okey. Jadi, sama juga, ini ialah kita punya ruang angkasa. Ruang angkasa. Okey, tiba-tiba ada satu planet bumi yang berat ataupun yang berjisim besar dekat sini. Ada jisim, cikgu. Jisim yang besar. Jadi dia akan menarik fabrik ini menyebabkan ada daya tarikan. Okey, sekarang ni saya nak Ifan gerakkan bola ini. Okey, gerakkan bola. Okey, macam biasa gerakkan. Okey. Kalau kita gerakkan dengan laju yang tertentu, bila dia semakin perlahan apa jadi? Makin perlahan, semakin perlahan, tertarik, cikgu. Dia akan tertarik. Ya. Okey, tetapi satelit dia tidak semakin perlahan kerana tidak ada geseran. Cuma di atas permukaan kain ini terdapat geseran dan apabila dia bergerak semakin perlahan, dia akan tertarik. Betul Ifan cakap, dia akan tertarik mengarah ke bumi. Okey. Cuba Ifan gerakkan dekat sini tetapi lebih laju. Lagi laju, cikgu. Okey. Nampak? Cikgu terkeluar, cikgu. Saya bunyi satelit ni. Okey, kalau kita gerak kat sini, dia boleh bergerak dan kalau kita tambah laju, dia akan makin jauh. Makin jauh, betul. Okey. Tapi kalau kita tambah laju lagi, cikgu, satelit saya, cikgu. Terkeluar, cikgu. Orbit. Macam mana ni, cikgu? Macam mana ni? Jadi, bagaimana kita boleh menghantar
satelit ataupun apa-apa pesawat angkasa melepasi ruangan ataupun medan graviti bumi, kita perlu bergerak dengan laju-laju yang tertentu. Baik. Jadi kalau kita nak lihat bagaimana laju linear ini mempengaruhi pergerakan satelit, jadi kita akan tengok pada slide. Jom cikgu. Okey, kita teruskan. Teruskan. Ambil bumi saya. Satelit saya mana tadi? Dah hilang cikgu. Dah keluar dari orbit cikgu. Okey. Baik. Teruskan, sila. Okey, jadi ini ialah demonstrasi kita tadi. Jika kita nak satelit ini bergerak pada orbitnya, kita kena tahu berapa laju yang sepatutnya pada orbit tersebut. Yang paling sesuai cikgu. Ya. Jadi jika nak satelit ini bergerak pada orbit, dia perlu bergerak dengan mengikut laju linear orbit ini. Kalau orbit ini dia nak 5,000 km sejam, ataupun kena bergeraklah mengikut laju dia. Jadi, jikalah kita ambil contoh 5,000 meter sesaat pada orbit ini, jika satelit tersebut bergerak kurang daripada laju 5,000 tu, apa jadi? Jadi kalau kurang, kita melihat demonstrasi tadi, dia akan bergerak mendekati bumi. Mendekati bumi. Ini jika laju linear kurang daripada laju orbit. Dia macam dah terkeluar dari laluan orbit tu cikgu. Dia takkan ikut dah laluan orbit. Dan dia akan mendekati bumi. Seperti mana kita tunjuk tadi. Semakin menghampiri bumi. Dia akan berputar tetapi menghampiri bumi. Tapi kalau lebih laju tadi, dia akan terkeluar pula. Dia akan naik kepada orbit yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Dia akan naik kepada orbit yang lebih tinggi. Cikgu, dekat orbit lain tu dah ada satelit yang lain cikgu. Ada lain. Apa yang akan berlaku nanti kalau bertemu? Dan jika ini kita panggil dia melebihi laju lepas. Apa itu laju lepas? Jadi kalau melebihi laju lepas, satelit ini tidak akan mengorbit bumi lagi. Dia dah terlepas daripada medan graviti bumi. Jadi kita nak lihat kalau laju linear kurang, satelit akan jatuh ke orbit. Satelit akan terus memusar mendekati bumi sehingga masuk ke dalam ruang atmosfera. Tadi kita dah lihat demonstrasi kita, satelit itu akan masih lagi berputar tetapi dia menghampiri bumi dan masuk ke dalam ruang atmosfera bumi. Jadi secara logiknya ataupun mengikut pengetahuan Irfan lah, apabila satu orbit itu masuk ke dalam ruang angkasa bumi yang mempunyai udara ni, agak-agak apa yang berlaku pada satelit tersebut? Cikgu, kita kena bayangkan filem-filem yang kita biasa tengok sebelum ni cikgu. Bila ada satelit yang masuk kepada atmosfera bumi cikgu, satelit itu akan terbakar kerana adanya rintangan udara yang tinggi cikgu dan menjadi satu haba menyebabkan kebakaran berlaku. Hebat movie tersebut. Selalu tengok movie cikgu. Jadi dari movie itu pun kita boleh mengaplikasikan pengetahuan. Jadi betul. Apabila satelit tersebut laju dia berkurang dan memasuki ruang atmosfera bumi, akan menghasilkan rintangan udara dan menghasilkan haba. Jadi mana-mana satelit ataupun apa-apa objek di angkasa yang masuk ke dalam ruangan angkasa bumi, mereka akan terbakar. Dengan suhu yang tinggi. Jadi biasa kita nampak kan. Jadi itulah yang akan berlaku. Laju lepas yang tadi kita sebut tadi. Laju lepas tu apa? Laju lepas ialah laju minimum yang diperlukan untuk mengatasi daya graviti dan seterusnya terlepas ke angkasa lepas. Tadi yang terlepas jatuh tadi tu, bola tu jatuh tadi. Jadi berapa laju yang diperlukan tadi? Kita boleh kira laju tersebut. Daripada formula tenaga kinetik, kita tambah dengan tenaga upayaan dan akhirnya kita terbitkan, kita dapat formula V sama dengan punca kuasa 2 2gm bahagi dengan R. Kalau kita perasan, formula dia tak jauh beza dengan laju linear tadi. Ada nombor 2 je tadi. Jadi kalau murid-murid nak mengingat formula, tak susah. Jadi, setiap planet ataupun setiap jasad mempunyai laju lepas yang tertentu. Contoh kalau bumi tadi, dia ada graviti dia ada laju yang tertentu untuk lepas. Kalau matahari, jisimnya lebih besar. Lagi lajulah yang diperlukan untuk melepasi tadi. Jadi inilah dia faktor-faktor yang mempengaruhi laju lepas sesebuah planet. Kita lihat lagi. 2 ialah malar. G malar juga tak berubah. Tapi apa yang nak mempengaruhi laju lepas? Iaitu yang pertama ialah jisim planet. Kalau kita berada pada planet yang lebih jisimnya besar, jadi kita perlukan laju yang lebih tinggi lah untuk lepas. Laju. Baik. Yang kedua ialah R, iaitu jejari planet tersebut. Kalau planet tu bersaiz yang lebih besar, lain pula laju dia. Jadi, berdasarkan formula, kalau kita tengok, laju dengan M duduk atas. Betul. Laju dengan R duduk bawah. Kenapa M duduk atas, kenapa R duduk bawah? Jadi kita boleh jawab dekat sini. Jadi, jika bertambah jisim, M tu bertambah. Apa jadi dengan laju?
jika bertambah jisim planet, Okey. maka bertambahlah juga laju lepas planet. Bertambah laju. Okey, sedikit tips kalau murid-murid nak jawab. Betul. Kalau kita lihat formula, kita boleh menghubung kait menggunakan formula. Jika M duduk di atas sama-sama dengan V, maka sama-sama bertambah. Sama-sama tambah. Tapi R kenapa duduk kat bawah? Kerana dia songsang. Okey, kalau kita jawab bertambah jejari, semakin besar jejari, apa dengan laju lepas? Maka berkuranglah Laju lepas planet. akan berkurang. Sebab tu R duduk dekat bawah. Baik, Okey, sebab dia perhubungan dia lain. Kita nampak dekat formula cikgu. Kalau Dari atas formula sama, je. kalau bawah songsang. Ya, betul. Itu sedikit tips lah untuk menjawab soalan sebegini. Terima kasih cikgu. Okey. Berapakah laju lepas planet bumi? Jadi kita nak kira berapa laju lepas planet Kira, bumi. cikgu, guna formula jadi tadi, ya? Guna formula tadi, bila kita kira, kita ambil 2G, kemudian jisim bumi, bahagi dengan jejari bumi tadi, kita tak perlu tambah H sebab kita berada di bumi. Jadi kita akan dapat 11,200. 11 km sesaat. Jadi Ifan kena bergerak selaju 11 km sesaat 11 km, baru cikgu. berjaya keluar dari planet bumi dan Okey. tidak terikat dengan planet bumi lagi. Okey, contoh kita tengok berapa laju lepas ISS. Kita ambil laju lepas planet bumi ialah 11,000. ISS 7,000. ISS yang mengorbit bumi laju dia 7,000 laju, tetapi masih belum melepasi laju lepas bumi. Kerana itulah satelit ISS ini sentiasa mengorbit kerana masih lagi ditarik oleh bumi. Baik cikgu. Bulan, kenapa bulan mengorbit bumi? Kenapa tak terlepas pergi tempat lain? Kerana laju linear bulan 1,000. 1,000. Masih rendah berbanding laju lepas bumi. Sebab tu dia tak terlepas daripada bumi. Okey. Kita naik jet supersonik. Ya. Bergerak dengan kelajuan tinggi. Agak-agak terlepas ke kat angkasa? Tak cikgu. Tak, kerana laju supersonik cuma 2,000. 2,000. Masih rendah berbanding 11,000. Ya. Dan yang ni ialah satu fakta yang menarik. Okey, orang kata atas ruang angkasa ni lah vacuum. Betul. Vacuum ini kerja dia mudahlah. Vacuum ni kerjanya menyedut. Menyedut, ya. Sepatutnya udara dekat atmosfera bumi sepatutnya disedut ke angkasa. Betul juga cikgu. Kau kita fikir logik kenapa udara dekat bumi tak disedut ke angkasa? Kerana kita tahu udara ni bergerak, zarah-zarah udara Betul, bergerak dan sentiasa kelajuan udara secara purata cuma 500 sahaja. 500 Sangat banyak meter beza, saat. cikgu, dengan Memang takkan laju lepas lepas bumi. ke angkasa. Ya. Jadi jangan risau. Udara bumi memang akan Sentiasa ada. berada dekat bumi, takkan terlepas ke angkasa. Baik. Okey. Jadi okey. Adakah terdapat pesawat yang bergerak melebihi laju lepas bumi ni? Ada ke cikgu teknologi yang sepintar itu cikgu? Okey, sebenarnya ada. Ini saya ambil dekat internet. Baik. Okey. Ini ialah tentang Voyager. Voyager 1. Sebenarnya ada beberapa, ada dalam 5 dan 6 pesawat yang bergerak melebihi laju lepas bumi. Okey. Ini contoh. Voyager 1 ni kita ambil satu dilancarkan pada 1977. Dah lama. Sekarang ni berada pada jarak 23 bilion kilometer. Wah. Dekat mana dia sekarang? Tak tahulah, Sangat cikgu. jauh. Sangat jauh. Dia bergerak dengan laju 17,000 meter sesaat. Dah lepas dah cikgu? Dah lepas Dah laju lepas bumi. Jadi, ini ialah objek buatan manusia yang setakat ini paling jauh di alam semesta. Tapi cikgu masih ada cikgu? Masih ada. Kalau kita Voyager lihat, 1. kita lihat visual yang saya tunjukkan ini. Inilah matahari. Okey. Planet Mercury, ada planet ada bumi kat sini. Okey, kita zoom out Kita zoom out. Okey, Saturn. Pluto. Masih lagi baru jumpa. Oh, lagi jauh cikgu. Maknanya 23 bilion. Dia dah jauh. Dan rupa dia macam mana? Macam jet ke? Tidak, rupanya begini. Dia bukan rupa jet, dia tak perlu nak ada rupa jet atau bentuk roket kerana tidak ada zarah-zarah udara pun. Betul. Tidak ada daya geseran. Bentuknya sebegini. Inilah probe ataupun pesawat angkasa buatan bumi ataupun buatan manusia yang telah berada jauh dan kita kata melepasi medan graviti bumi. Dia tidak akan kembali ke bumi macam bola tadi dah. Tak akan kembali dah ke bumi. Okey, secara teorinya lah. Sebab jaraknya sangat-sangat jauh cikgu. Dia dah 23 bilion jauh daripada dan dia bergerak dengan kelajuan 17,000 ataupun 17 km satu saat. Satu saat 17 km. Macam mana tu cikgu Sangat laju. Sangat laju. Jadi inilah dia contoh salah satu probe ataupun pesawat bumi ataupun buatan manusia yang telah melepasi laju lepas bumi. Sebenarnya ada beberapa lagi kawan-kawan dia yang lain. Kita ambil Voyager 1 lah sebab contohnya cikgu dia yang paling jauh. Jadi ada apa soalan tentang ini?
Sekarang tak ada, cikgu. Saya dah memahami bahawa kalau makin jauh jaraknya dengan orbit bumi, cikgu, maka dia tak akan berada di orbit yang sama yang ditentukan. Dengan syarat laju dia telah melepasi. Laju dia melepasi laju lepas bumi. Jika laju dia tidak melepasi, kalau laju dia tidak melepasi laju lepas, dia akan mengorbit. Walaupun dia berada tempat yang jauh macam Pluto tadi, dia jauh, tapi dia still mengorbit matahari. Kerana dia tidak melepasi laju lepas matahari. Sebab tu Pluto dia masih lagi mengorbit matahari. Sebab bumi pun mengorbit matahari kerana bumi masih tidak melepasi laju lepas matahari tersebut. Itu dia. Terima kasih Cikgu Afifi. Banyak perkongsian Cikgu untuk hari ini, sangat menarik sebenarnya untuk kita ketahui tentang apa yang berlaku di angkasa lepas, satelit dan sebagainya. Jadi kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM, mata pelajaran fizik tingkatan 4 tentang satelit buatan manusia. Okey, Cikgu Afifi, untuk segmen kali ini Cikgu akan bawakan kita tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan topik kita hari ini. Jadi, siapa nak kena jawab? Saya dan murid-murid yang berada di rumah. Jom kita mulakan, Cikgu. Okey, Ifan. Jadi, segmen sebelum ni, okey, sekarang ni kita dah masuk laju lepas. Kita dah cerita bagaimana laju lepas, bagaimana nak mengira laju lepas bumi. Okey, kita perlu juga untuk mengira ataupun mengetahui laju lepas orbit-orbit ataupun objek-objek yang lain. Okey, contohnya matahari, planet-planet ataupun bulan. Bulan sendiri ada laju lepas. Jadi mana-mana objek ataupun planet yang mempunyai jisim yang besar, kita perlu tahu bagaimana nak mengira laju untuk melepasi planet tersebut, dari tarikan planet tersebut. Jadi kita tengok, ni sekadar pengiraan sahajalah. Tentukan laju lepas matahari. Jadi kita nak mengira laju lepas matahari, kita perlukan beberapa maklumat, iaitu jejari matahari dan juga jisim. Sebab daripada formula tadi kita dapat 2gm bahagi dengan R, di mana G ialah pemalar. Pemalar tu kita memang dah bagi. Okey. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita nak menghitung laju lepas matahari. Jadi kalau saya beri 2G. 2G saya letak siap-siap. 2 darab 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Yang ini jangan risau kalau murid-murid lihat. Kalau murid-murid lihat, ini ialah pemalar yang berada dalam kertas soalan. Memang akan ataupun akan diberi. Okey. Jadi apa yang kita isi dekat sini ialah jejari dan juga jisim. Jadi kalau kita lihat dekat mana letak jisim, dekat mana letak jejari. Okey, kalau kita tengok Irfan, dekat mana? Okey, yang jisim letak sebelah G, Cikgu. Okey, jisim. Mana satu? Yang atas ke yang bawah? Yang bawah, Cikgu. Okey, yang bawah. 1.989 itu kita letak di sebelah G. Okey, kita darabkan dengan jisim matahari dan kita bahagikan dengan jejari matahari yang sangat besar tu. Jadi ini jejari dia. Baik. Jadi, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat sekitar 617,000 meter sesaat. Cikgu. Masya Allah. 600 kilometer satu saat. Satu saat, Cikgu. Maknanya seolah-olah dari JB sampai ke Perlis, satu saat. Satu saat, Cikgu. Itulah dia. Nak kena bergerak dengan kelajuan itu, baru kita boleh terlepas daripada tarikan graviti matahari. Kan seronok, Cikgu. Kalau sepatas itu, Cikgu, tak payah ada jam kan, Cikgu? Betul. Okey, macam bumi, kenapa bumi kita mengorbit matahari? Kerana pergerakan bumi tidak melepasi kelajuan lepas ini. Jika bumi kita bergerak dengan laju lepas ini, memang kita dah jauh meninggalkan matahari kesayangan kita ni. Okey. Itu ialah matahari. Baik. Laju lepas planet Mushtari. Bumi macam matahari. Okey, planet Mushtari. Planet Mushtari dalam kita punya sistem suria. Okey, diberi jejari planet Mushtari. Minta maaf, ada sedikit ralat di situ. Okey. Jejarinya ialah 69,911 km dan jisim dia ialah 1.898 kali 10 kuasa negatif 27 kg. Baik. Jadi,
Saya minta sekali lagi, tolong isikan. Boleh, 2G. Saya bagi 2G siap-siap. Okey, dah letak kat situ. Ifan masukkan pula di sebelah G tu cikgu, kita masukkan 1.898 kali 10 kuasa 27 untuk Okey, M. jisim planet Mushtari. Dan kita bahagikan pula dengan R, iaitu jejari matahari, 69,911 km. Okey, jadi cara menulis ataupun cara kita menulis nombor ataupun kita menekan kalkulator. Okey, kita kalau untuk yang R tu cikgu, Ya. kita tambah kali dengan 1000 tu cikgu. Okey, itu yang nak kena betul. Sebab saya cakap. Sebab kita cakap kilometer betul. Cakapnya betul, tapi Nak betul tak tulis kita tu. tekan kalkulator tu. Okey, jadi 69,911 dan jangan lupa kita tambah 30 lagi mewakili kilo. Yang ni biasalah murid akan dia tahu. Biasa dia tahu, dia pandai tapi dia terlupa cikgu. Ya, kadang kita tengok pengiraan dah betul. Tengok kenapa jawapan salah. Rupanya cara tekan kalkulator tersebut mungkin salah. Okey, jadi kita akan dapat sekitar 60,180 meter sesaat. Masih tinggi. Okey, berbanding dengan bumi tadi. Bumi cuma 11,000 sahaja. 11,000, betul. Okey. Jadi kita tengok contoh-contoh yang lain. Tadi kita tengok matahari, sekarang planet Mushtari. Okey, bulan. Bulan kasayang kita. Jadi jejari bulan ialah 1,700 km dengan jisim dia sekitar 7.34 kali 10 kuasa 22 kg. Okey, jadi bagaimana kita nak mengira? Sama juga menggunakan formula yang sama, punca kuasa 2G, M dan bahagi dengan R. Okey, jadi kalau kita masukkan nilai dia. Okey, sama juga 2G, jisim bulan dan juga dibahagi dengan R. Sama juga 1738, jangan lupa tambah. Kali dengan 1,000. Kali dengan 1,000. Okey, jadi jawapan dia sekitar 2,373. Rendah lagi pada bumi cikgu. Lagi rendah. Jadi kenapa nak kena tahu kena laju ni? Okey, contohlah kita ambil. Kita pernah pergi bulan betul? Manusia pernah pergi ke bulan. Jadi nak balik ke bumi tu, kita kena tahu berapa laju dia. Kalau tak terlepas, pusinglah bulan tu. Okay, nak kembali ke bumi tak lepas-lepas. Jadi kita kena tahu pesawat angkasa yang membawa angkasawan tu perlu bergerak dengan kelajuan berapa baru boleh patah balik ke bumi. Itulah kepentingan cikgu kan, itu untuk kena tahu. Kalau tak, memang kita punya sampai angkasawan. bila kat sana cikgu? Angkasawan kita tertinggal kat bulan kan, tak boleh balik ke sini. Jadi kita tahu. That's why kalau macam kita nak pergi planet, satu planet. Contoh, kita manusia dah hebat. Kita nak pergi planet Mushtari contohnya. Kira dulu berapa laju dia. Oh, laju ni kita boleh capai. Kalau boleh capai tak ada masalah, kita boleh balik. Itu contohlah. Okey. Dia cerita tentang laju lepas ni, saya bagi soalan objektif. Baik. Okey. Sebuah pesawat angkasa, jisim dia 2,000 kg, memerlukan laju V. Okey, 2,000 kg dia perlukan laju V untuk ke angkasa. Dan terlepas daripada medan graviti bumi lah. Okey, laju lepas dia. Jika ada sebuah pesawat lain, jisim dia lebih besar, 5,000 kg. Okey, agak-agak laju dia macam mana nak berbanding dengan satelit yang 2,000 tadi 2,000. Okey, adakah 5,000 kg ni memerlukan laju lepas yang lebih besar dari V, ataupun laju lepas yang kurang dari V, ataupun perlukan laju yang lepas sama je dengan V? Okey. Sebuah pesawat angkasa berjisi 5,000 kg, satu lagi 2,000. Adakah sama? Atau tidak? Jawapan saya sama cikgu, sama dengan V. Sebab apa yang cikgu cakap tadi, jisim ni dia tak akan mempengaruhi laju lepas bumi. Okey. Ya. Dan dia hanya akan dipengaruhi oleh dua perkara, iaitu jisim planet dan juga jejari planet. Okey, bagi kita tengok betul ke jawapan dia? Betul. Maksudnya di sini, okey, betul Ifan cakap, memang betul, tunggu. Okey, yang nak menyebabkan laju lepas ini bukan bergantung kepada jisim objek tersebut, tetapi dia bergantung kepada saiz planet, kita panggil saiz planet lah. Okey, jejari planet ataupun jisim planet tu. Jika jisim planet tu besar, kita perlukan laju yang sekian-sekian lah. Tak kisah kita punya jisim berapa, roket kita berapa jisim, itu tak penting. Yang penting boleh tak dia bergerak dengan laju lepas tersebut. Planet itu yang penting. Ya, planet tu punya laju lepas. Jadi saya rasa setakat ini okey, ada apa-apa persoalan tak tentang laju lepas pengiraan? Pengiraan dia simple tadi Saya dah faham cikgu. Kita pakai 2GM bagi dengan R. Okey. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Tetapi cikgu, kita nak lihat balik InsyaAllah. apa yang kita sedang belajar sebenarnya sepanjang hari ini. Okey. Yang pertama kita tengok balik faktor dan laju linear satelit pada ketinggian tertentu. Okey. Kalau kita lihat, saya lihat tadi Ifan okey. Pada ketinggian yang rendah, macam mana laju dia? Kalau rendah cikgu makin laju. Kalau nak kita nak satelit tu kita letak tempat yang tinggi, makin perlahan. Kita hanya bergerak dengan perlahan. Okey, saya rasa yang pertama tu Ifan dah boleh. Okey. Selesai yang pertama. Kesan laju linear satelit yang kurang daripada yang diperlukan. Maksudnya
sepatutnya laju dia pada orbit ini ialah 5,000 meter saat. Okay. Tapi apa jadi? Pada satelit tu, jika laju dia kurang dari 5,000. Kalau kurang, cikgu, dia lagi akan dekat dengan bumi. Okey, dia akan bergerak menghampiri bumi. Lepas tu dia akan masuk ke dalam atmosfera bumi. Seterusnya dia akan terbakar. Uish, hebat. Okey, kita dapat. Okey, ciri-ciri satelit geopegon dan bukan geopegon. Okey. Kita yang Irfan ingat, cikgu. Okey. Irfan ingat pertama sekali dia bergerak dengan tempoh masa yang sama 24 jam. Okey, dengan putaran dan bumi, betul. sentiasa berada di atas kedudukan yang sama dengan permukaan bumi, cikgu. Okey, betul. Lepas tu dia arahnya pun sama bergerak. Ya, kena bergerak dengan pada arah yang sama dengan putaran bumi. Betul. Okey, saya rasa maknanya kalau kita dapat menerangkan bagaimana satelit geopegon, maknanya bolehlah. Bukan geopegon tu tak ada masalah lah. Okey, halaju lepas dan ciri-ciri halaju lepas tadi kita baru tengok. Okey, bagaimana nak menentukan halaju lepas. Jadi saya rasa ini kita baru belajar tadi. Saya dah nampak macam mana Irfan punya performance prestasi. Dan bagaimana nak menentukan halaju lepas matahari, planet dan bulan tadi pun baru kita sentuh. Jadi saya rasa Irfan memang mencapailah apa yang saya nak ajar pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih, cikgu. Okey, mungkin sekarang ni cikgu boleh berikan sedikit rumusan. Saya rasa macam seronok bila cikgu puji saya hari ini, kan? Tapi kita nak lihat juga dari segi rumusan tentang topik kita secara menyeluruh. Silakan, cikgu. Okey, sebenarnya topik satelit buatan manusia ni dia rentetan daripada topik-topik yang sebelum ini. Sebab sebelum ini topik dalam tajuk kegravitian kita kena belajar berapa laju linear, dan sebenarnya topik satelit ini dia mengaplikasikan semula apa yang kita belajar dalam topik-topik dalam tajuk kegravitian yang sebelum ini sebenarnya. Betul, cikgu. Dan mungkin ada yang di rumah ni masih kata apa, tak puas cikgu, nak ilmu lagi. Di mana boleh mereka dapatkan latihan pengukuhan, cikgu? Okey, mereka boleh dapatkan di Pelantar The 5 KPM. Di sana pelbagai bahan-bahan daripada guru-guru yang berpengalaman, insya-Allah. Betul, seperti cikgu Afifi kita di sini. Terima kasih, cikgu. Ya, masya-Allah, saya rasa seronok sangat sebenarnya hari ini dapat belajar tentang satelit. Benda yang kita tak nampak di sini, cikgu, tetapi kita sentiasa menggunakannya setiap hari. Ya, betul. Sinar yang diberikan daripada satelit itu sentiasa memancarkan gadget-gadget yang kita gunakan. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Afifi Baharudin dari SMK Perempuan Sultan Abu Bakar Muar Johor. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Jurubersyarat kita iaitu Cikgu Nur Ziana Youth dari SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur. InsyaAllah ada rezeki jumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.